Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Para pendengar Misteri Jam 12, kisah yang saya ingin ketengahkan ini datang daripada Sabrina, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Berkenaan dengan pakcik saya. Sebelum ini pakcik saya ini, dia adalah seorang yang kuat. Dia seorang yang bengis, yang garang, yang ditakuti oleh ramai anak-anak saudaranya. Dia tak banyak cakap, tapi kalau dia buka mulut, semua orang akan berterabu lari. Benda yang kita nak buat, kalau dia buka mulut, semua akan terbantut. Begitu garangnya pakcik saya, kata Sabrina. Selain dari itu, saya dapati dia ni sama dengan ahli keluarga yang lain. Jadi akhirnya Casey, saya mendapat tahu sesuatu yang amat menyedihkan. Ketika pakcik saya ni jatuh sakit, dah mula orang mengata, saya ni dengar orang cakap tentang beliau. Dia jatuh sakit, badannya sebelum ini agak berisi, bukan gemuk, tapi agak berisi. Dan kemudian hari demi hari bila dia jatuh sakit, sampai naik kurus kering badannya. Tapi tak ramai orang yang tahu tentang titik hitam dalam hidup pakcik saya, kata Sabrina. Sebelum itu, katanya di sini, pakcik saya semakin hari semakin sakit, semakin uzur. Pada usia yang agak muda, 62 tahun kalau tak silap saya. Dan anda bayangkan pendengar Ria 897, bila dia makin sakit, tubuhnya makin kurus dan semakin kurus. Casey, rupa-rupanya arwah pakcik saya ni ada pelihara polong. Untuk pengetahuan Casey, kata Sabrina, saya ni suka memerhati, suka selidik. Senang sekarang, masuk aja online, carilah kebenaran. Jadi saya terdengar antara perbualan adik-beradiknya yang lain, termasuklah ibu saya, kata Sabrina. Beliau mengatakan, yang pakciknya ni memelihara polong. Ini diperkatakan oleh saudara mara adik-beradik yang ada bersama dengan beliau. Jadi apa yang berlaku, pakcik saya memang tak solat. Itu antara kriteria sekiranya nak memelihara polong. Polong ni sebenarnya apa? Mungkin ada yang tanya. Polong adalah sejenis makhluk. Dia akan menjaga tuan dia yang telah pun memilih dia untuk dipelihara. Jadi dalam masa yang sama, bila polong ini dipilih oleh tuannya, iaitu pakcik saya, dan anda katanya kemudian polong ini akan sentiasa mengawasi pakcik saya daripada perbuatan sihir, daripada terkena gangguan. Jadi itu semua tidak ada dalam kamus kehidupan dia.
Tapi masalahnya, Casey, kata Sabrina, kalau seseorang itu memelihara polong, bila dia tak kasih makan, polong itu akan makan tuan. Makanan apa saya tidak pasti, Casey. Saya tak berani nak cakap makanan apa. Tapi misal kata, kalau polong tak dapat makan, polong itu akan dengan sendirinya menghisap darah tuan sehinggakan dia jatuh sakit, sehinggakan dia menjadi kurus kering. Itu yang diceritakan oleh Sabrina. Jadi pakcik Sabrina difahamkan, ya, mempunyai. Jadi pakcik Sabrina ni memelihara makhluk polong untuk mengawasi hidupnya, untuk menjaga dirinya. Dalam masa yang sama, pakciknya harus memelihara, harus kasih makan. Jadi bila tak kasih makan, dia tak beritahu makanan apa di sini. Jadi bila pakcik ni tak beri makan, polong ni akan makan tuan. Tak beri makan lagi, dia makan tuan. Sampailah pakcik saya menjadi kurus. Masalahnya mula timbul bila pakcik dah jatuh sakit, dalam keadaan memang lemah. Untuk pengetahuan anda, pakciknya yang berusia 62 tahun itu telah pun meninggal dunia. Tapi kembali pada kisah, nak mengembuskan nafas yang terakhir bukan satu perkara yang mudah, memang susah sangat-sangat. Dan inilah yang diceritakan. Pakcik tak boleh meninggal. Pakcik saya nazak dah hampir seminggu. Nafas tercungap-cungap, mulut berbuih, Casey. Tapi tetap dia tak boleh meninggal dunia. Sebab apa? Sebab ada polong. Jadi saya ni mendengar kata-kata perbualan. Pakar datang, pakar cuba periksa. Pakar telah pun memastikan adalah benar. Katanya di sini adalah benar pakcik saya memelihara polong. Sebab bila lihat ibu jari kaki pakcik saya dalam keadaan tubuh yang kering tu, bila dilihat ibu jari kakinya ada tanda lebam ataupun blue black. Ini adalah hasil sedotan daripada makhluk polong itu sendiri. Jadi kembali pada kisah yang nak diceritakan di sini. Bagaimana saudara? Sekarang masalahnya pakcik beliau arwahnya tak boleh mengembuskan nafas selagi ada orang yang ambil alih tempatnya. Polong katanya harus hidup dengan bertuan. Tak ada tuan, polong tak boleh hidup. Akhirnya setelah pakar tu bantu dan terus membantu, beberapa hari saja setelah pakar datang untuk melihat keadaan, untuk beri bantuan, beberapa hari pakcik saya telah pun meninggal dunia. Jadi ramai yang tertanya-tanya, apa jadi dengan makhluk polong? Pendengar Ria 897 FM. Pakar tu mengatakan polong tu dapat ditangkap, masuk dalam satu bekas botol kaca, dan polong tu akan dihapuskan bila pakar ini bawa kembali ke pejabatnya. Dia tidak boleh dibunuh begitu saja. Polong ni harus dibunuh dengan dibakar menggunakan api. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam.
Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Tadi kisah dari Sabrina berkenaan dengan arwah pakcik yang telah pun meninggal dunia. Beliau mengatakan baru dia faham arwah pakciknya ada berurusan dan memelihara makhluk polong. Polong harus hidup bertuan, kalau tidak susah nak dilepaskan. Itulah yang dikatakan dalam kisah ini. Adakah benar polong ni harus mempunyai tuan? Seterusnya kisah yang ingin saya sampaikan pada anda yang sedang bersama dengan kami. Terima kasih sekali lagi Casey ucapkan. Dan yang ini datang daripada Surita berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah yang saya nak ketengahkan ini berlaku dalam rumah. Saya tinggal di kawasan Pasir Ris. Rumah saya bersebelahan dengan sebatang sungai yang cukup terkenal dekat Pasir Ris. Nama sungai yang diberi nama Sungai Api-Api. Kehidupan rumah saya pada mulanya okey. Rumah ni adalah rumah resale yang saya beli tepi Sungai Api-Api dekat Pasir Ris. Saya dengan suami berumah tangga dah masuk 3 tahun. 3 tahun lebih, tapi masih belum dikurniakan zuriat. Jadi kami ni masih hidup sebagai boyfriend girlfriend gitulah. Jadi beliau memberitahu keadaan dalam rumah ni mula bertukar ke si. Rumah saya ada ruang tamu, rumah saya ada dapur yang besar, ada meja makan. Rumah saya ada 3 bilik tidur dan ada 1 stor. Pengalaman yang diketengahkan ini anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Keadaan dalam rumah mula berubah, Casey. Setelah saya menerima kelahiran anak yang pertama pada tahun kelima, pada tahun kelima setengah, tahun 5 tahun 30 hari, ataupun 5 tahun 5,5 tahun lah. Yang mana setelah 5,5 tahun berumah tangga dan kemudian dah berpindah ke rumah yang baru, barulah beliau dikurniakan rezeki mendapat zuriat. Bila saya hamil, keadaan dalam rumah berbeza sangat-sangat. Saya mula nampak kelibat. Saya mula rasa seram nak duduk dalam rumah sendiri, sebabnya saya ni adalah suri rumah sepenuh masa. Yang paling menakutkan, saya pernah nampak dekat ruang tamu, Casey, ada perempuan tengah duduk. Saya nampak hanya bahagian belakang. Rambut panjang sangat, tengah duduk tunduk. Saya keluar dari bilik pada waktu itu. Keluar dari bilik. Nak pergi dapur untuk minum air. Maklumlah, orang yang hamil ni banyak juga gunakan air. Jadi, pergi ke dapur untuk minum air. Waktu tu kandungan dalam perut, kalau tak silap, baru 2 bulan lebih. Kalau tak silap saya. Sampai dapur, buka botol. Sebelum tu, keluar dari bilik, ternampak ada susuk tubuh wanita rambut panjang sedang duduk dekat ruang tamu. Terus tak jadi nak pergi dapur. Beberapa hari kemudian, terbangun juga, haus nak minum air. Pergi ke dapur. Sampai dapur, tuang air, minum. Nak keluar dari dapur pada kali kedua, kali ini ternampak wanita tengah duduk dekat ruang tamu. Kalau sebelum ni, katanya nampak wanita tapi nampak dari belakang. Kali ni, dah keluar dari bilik, dah masuk dapur. Bila nak kembali ke bilik tidur, nampak kemungkinan wanita yang sama, tapi kali ini dari depan. Jadi, para pendengar, beliau cuba gambarkan apa yang dia nampak dalam sekelip mata. Dapur saya agak terang, ruang tamu gelap. Saya berdiri dekat tengah-tengah, yang mana
Katanya di sini, dia dalam keadaan takut, dia ternampak wajah. Wanita ni rambut dia panjang. Ya, rambut panjang sedang tunduk ke bawah. Jadi bila saya berdiri dekat pintu dapur agak lama sebab saya takut, dia tiba-tiba, katanya di sini, wanita yang tengah duduk dekat ruang tamu dalam keadaan menunduk, tiba-tiba bangkit daripada keadaan tertidur. Kemungkinan penat sangat, kemungkinan. Tapi yang muskilnya katanya di sini, apa yang berlaku ni, dia ternampak wajah wanita ni yang menyeramkan, rambut panjang, matanya terbeliak, hanya nampak bahagian dalam mata tu, nampak warna putih mata saja. Lidah wanita ni terjeli keluar sampai ke lantai. Bila saya nampak, saya terus terperanjat. Dan saya tengok ke arah lain, takut nak renung wajahnya. Rambut panjang, sebahagian rambut menutupi muka, tapi tetap ternampak mata putih dan lidah yang begitu panjang sampai terkena pada lantai. Ya Allah, lindungilah aku daripada apa jua yang ada di hadapan aku. Dan saya selepas pasang kamera, saya dengan teman-teman kita tinggalkan kawasan itu dan terus pulang ke rumah. Kisah dari tadi tentang rumahnya yang dikatakan difahamkan rumah ni adalah sebuah rumah yang dia juga telah pun menetap untuk beberapa tahun sebelum dia diberikan zuriat. Keadaan rumah semua okey. Selepas dapat zuriat, banyak perkara-perkara ganjil seperti yang diceritakan, saya lupa nak beritahu, nampak kelibat dalam rumah. Dan antaranya juga yang paling menyeramkan, nampak susuk tubuh rambut panjang dekat ruang tamu tengah duduk. Dan apa yang berlaku, suami saya katanya lagi pernah suaminya tu pernah terkena gangguan juga. Suami suami saya balik dari kerja. Suami saya masuk ke dalam bilik, nampak saya tengah baring dekat atas katil tengah tidur. Jadi suami saya pun masuk tandas, mandi, keluar dari tandas, nampak saya masih dekat katil tengah tidur. Suami saya pun katanya di sini naik atas katil sebabnya dah malam dah nak tidur, baru balik kerja ni, dah mandi. Kemudian dia pun naik atas katil yang mana dia ingatkan saya sedang tidur di sebelahnya. Dia fikirannya macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Sebabnya saya ni keluar seketika untuk pergi ke rumah mak saya yang juga berdekatan dengan Pasir Ris untuk ambil sesuatu untuk suami saya. Jadi bila keluar tu agak riuh dan kecoh. Bayangkan pendengar 897 FM. Ya, jadi itulah kisah yang diceritakan. Setelah kehadiran cahaya mata, keadaan agak berubah sedikitlah. Katanya, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah berikut ini berkenaan dengan nenek yang menetap di rumahnya di kawasan mana ni? Okey. Ini dari Adira. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengalaman saya ini berlaku dalam rumah saya. Masih lagi berlaku. Saya pendengar MJ12 berasal dari Jurong. Nenek saya tinggal bersama dengan kami dah sekian lama. Dan baru-baru ini nenek saya banyak buat perkara-perkara yang ganjil dan pada saya juga perkara-perkara yang menakutkan. Saya ni tinggal berkongsi bilik dengan nenek. Nenek ada satu katil single bed. Katanya di sini saya pun ada satu katil single bed. Abang saya ada satu bilik. Tapi abang saya ni dia menjalani perkhidmatan negara dan jarang ada rumah.
Saya kalau boleh nak tidur dalam bilik abang. Tapi abang saya jenis yang memang tak suka orang masuk dalam bilik dia. Jadi saya pun tak naklah bergaduh, melecehkan keadaan. Ibu bapa saya ada satu bilik. Malam-malam hari kebelakangan ini, bila nenek saya tengah tidur, nanti dia akan panggil saya. Nenek saya memanggil saya Didi, namanya Adira, tapi nenek panggil Didi. Didi, 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 Didi. Saya yang tengah tidur akan terbangun. Ya, Nek. Tolong aku. Kenapa, Nek? Tolong apa? Tutup tingkap boleh? Tingkap rumah memang tak ada langsir. Memang terdedah macam tu lah. Kemudian saya bangun, saya kata, tutup tingkap? Tingkap ni nak tutup? Jadi saya pun bangun. Tingkap tu yang terbuka, saya tarik daun tingkap tu kan, dia tarik untuk tutup kiri dengan tutup tingkap kanan. Dik, dah tutup. Jangan tutup tingkap ni macam ni. Habis nak tutup macam mana? Pergilah ambil kain tutup tingkap ni. Aku tak nak tengok luar, takut. Takut apa ni? Dekat luar ada kepala terbang. Nenek saya kata dekat luar tingkap dia nampak ada langsui ataupun ada penanggal kisi. Cari terdiam. Saya pun carilah, usahakan cari. Masuk bilik sebelah bilik ibu saya, ambil satu selimut, panjat dengan gunakan kerusi, sangkutkan ke atas railing langsir yang tidak digunakan tu. Barulah dia tidur. Nanti malam-malam hari, nenek saya ni tengah tidur, dia akan menyanyi kisi. Kadang-kadang tengah tidur dengar. Saya akan bangun. Saya cakap, Nek, janganlah bising ni, saya nak tidur. Dia diam. Tapi nanti sambung balik. Sampaikan, katanya Adira, saya ada kalanya terpaksa tidur dekat luar, pergi dekat sofa, tidur dekat sofa. Jadi pada satu malam, saya tengah tidur dekat sofa. Sofa saya ni adalah sofa jenis 3+1 Seaternya 3-seater, sofa panjang dengan sofa 1-seater. Diletakkan dalam kedudukan L shape. Saya baring, kepala saya ni, iaitu bila saya bangun duduk, ia akan menghadap sofa yang 2 single sofa tu lah. Tengah tidur Casey, tengah tidur, tiba-tiba saya dengar bunyi. Saya buka mata, ternampak nenek saya tengah duduk dekat sofa yang single sofa tu. Kemudian saya ternampak dia tengok saya, dia senyum. Dah bangun cucu nenek? Dah bangun? Nek, kenapa tak tidur lagi, Nek? Dah pukul berapa ni? Pergilah masuk bilik tidur. Tidurlah dengan nenek. Tidurlah dengan nenek. Tidur dengan nenek Saya rasa simpati. Saya pun kata, okey nek, saya tidur dengan nenek Saya pun bangun daripada sofa, angkat bantal saya 2, jalan dengan mata ni masih kelat, mengantuk tau. Masih mengantuk, masih kelat, tak tahan dan nak tidur. Jalan, jadi nenek saya masih tengah duduk ni. Saya jalan, bawa bantal, depan pintu. Toleh belakang, tengok dalam bilik. Casey, toleh belakang, nenek saya dah tak ada dekat belakang. Tapi dalam bilik tu,
nenek saya dekat atas katil tengah tidur. Nek. 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 Apa? Saya yakin nenek saya memang tengah tidur dan bukan dia yang berada dekat luar. Dekat luar di ruang tamu awal tadi. Nenek saya yang tak kuat ni, Casey, boleh berjalan keluar, duduk dekat atas sofa, single sofa. Macam mana tu? Jadi kisah yang dikirimkan oleh Adira. Terima kasih pada Adira yang berkongsi pengalaman misteri. Kata beliau yang amat menakutkan. Dan sekarang ini neneknya masih lagi bersama dengan dia. Dan makin pelik, makin hari makin pelik. Katanya kiriman email ni dikirimkan pada bila ni? Oh, ni lama dulu tapi beberapa hari sebelum email ini dikirimkan kepada saya, katanya beliau pernah mengalami satu perkara yang menakutkan, yang mana nenek saya merangkak, Casey. Merangkak. Dia merangkak bukan macam pelan Dia merangkak laju sangat sampaikan saya takut. Saya yang nampak. Itulah kisah yang diceritakan di sini. Entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. MJ12 akan diteruskan dengan kisah-kisah yang boleh anda kongsi sama. Anda boleh hubungi saya juga di 669-11897. 669-11897. Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Kod ini datangnya daripada Amirul. Katanya, saya menjalani perkhidmatan negara. Waktu tu sedang field training. Field training ni yang mana para askar perlu berada dalam hutan, ya, dengan membawa beg yang berat dan perkakas-perkakas yang lain, dengan boot, dengan uniform untuk masuk ke dalam hutan. Dan beliau menceritakan satu ketika tu setelah pun jalan agak jauh, kita berehatlah seketika. Untuk lebih kurang dalam 2 jam kita berehat. Jadi bila berehat, saya tak tahan nak buang air kecil. Dan dalam AMI ni, dia tak ada jalan-jalan-jalan nak buang air kecil cari tandas. Walaupun bolehlah nak cari tandas, patah balik lah. Kita kena buat apa yang boleh lah, yang kita mampu. Pergilah dekat kawasan semak samun ke tepi-tepi pokok. Jadi oleh kerana dah tak tahan sangat, waktu tu malam, Casey, saya pun jalan mengajak seorang teman untuk temankan saya. Jadi saya pun cari. Okey, ada satu spot jauh dari orang lain. Saya pun legakan diri saya lah. Ketika sedang saya legakan diri, kata Amirul, tengah buang air kecil lah, teman saya bernama Haikal yang berada dekat belakang sedang temankan saya. Memang kita nak pergi mana-mana, kita tak boleh pergi seorang walaupun kita jenis yang berani. Itu adalah satu syarat kalau kita nak jauhkan diri daripada peletun kita. Mesti bawa satu orang paling sikit lah. Jadi tengah buang air kecil, tiba-tiba teman saya, ya, bernama Haikal dekat belakang ni kata, Mirul, cepat sikit Mirul. Ni dalam hutan Mirul, cepat Mirul, cepat. Nantilah, aku baru nak start ni. Sekejap Mirul, kau ingat tak kita pernah cakap dalam camp? Cepat Mirul. Saya pun bila dengar dia beri isyarat seperti itu, dengan cepatlah saya buat apa yang patut, Casey. Zip up dan terus jalan bergegas menuju ke arah teman. Bila saya pusing ke belakang, teman saya dah jalan dah. Dah jalan, tak ada macam tunggu saya datang baru dia jalan, tidak. Saya pusing, dia tengok, agaknya dia tengok, oh saya dah habis. Dia pun jalan, saya pun ikut dari belakang. Haikal tunggu. Kenapa engkau? Mirul, jalan cepat, jalan. Apa? Katanya, ketika saya sedang buang air kecil,
dia ternampak dari jauh. Mula-mula dia nampak susuk tubuh tau, seorang perempuan tengah berdiri. Setiap kali dia kelip mata, susuk tubuh tu yang jauh, walaupun gelap pada malam tu dia nampak. Sebabnya the longer you are, tempat kawasan gelap, lebih senang korang boleh nampak, kata Amirul. Jadi dia nampak. Dia nampak benda tu di jauh. Kelip mata dia dekat. Kelip mata dia dekat. Kelip mata dia dekat. Jadi sebab itulah dia kata cepat. Sebab dia dah tak tahan. Mata dia tahan daripada dia berkelip. Mirul, cepat Mirul. Dia tengah tahan mata ni. Mirul, cepat Mirul. Jadi apabila saya dah habis, sebab tu dia tak tunggu. Dia pusing ke belakang, dia kelip mata sebab tak tahan, pedih sangat matanya. Katanya benda tu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sebab itulah dia katakan Mirul cepat, Mirul, Mirul cepat. Bayangkan pendengar Ria 897. Tapi dia tak tahu apakah benda tu yang menghampirinya. Dia tak tahu. Bila saya ceritakan ni pada encik, selepas kami ada field training, encik memberitahu dalam hutan ni ada penunggu, makhluk jin. Dan lazimnya penunggu ni adalah jin betina. Jadi mungkin jin betina sedang memerhatikan saya yang sedang buang air kecil. Jadi dia mendekatkan dirinya dan terus mendekatkan dirinya. Sebelum saya habis tu, saya diberitahu supaya terus tinggalkan kawasan itu. Bayangkan. Seram Kita akan berehat seketika. Casey kembali sebentar nanti bersama dengan saya di Ria 897 FM. Jangan ke mana-mana. Anda sedang Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kita kembali bersama dengan saya Casey, Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang setia bersama dengan rancangan ini. Dan setiap malam pelbagai kisah telah pun dikongsi sama. Jangan lupa untuk anda terus like Facebook Ria. Anda boleh lungsuri Ria ataupun Facebook. Anda cari Ria 897 FM dan like Facebook kami. Dari situ banyak perkara-perkara tentang stesen radio ini akan dikongsi sama. Dan saya juga ada waktu-waktu lapang ni, saya ada membuat video. Ini merupakan siri terbaru saya, iaitu di laman YouTube lah. Anda boleh cari, yang saya beri nama Cerita Dalam Kereta. Setakat ini dah ada 5 episod Cerita Dalam Kereta, dan salah satu episod tu telah pun beberapa pendengar ataupun pengikut Cerita Dalam Kereta ni memberikan saranan, dan saranan untuk kembali lah sebab sesuatu berlaku lah dalam video tu kan. Dan dia kata, Casey datang balik buat lagi rakaman tempat tu. Dan saya ada buat video awal tadi petang dan bertanya pada para pengikut subscriber di saluran YouTube saya, bertanya tentang patutkah saya kembali ke tempat itu ataupun tidak. Jadi ramai telah pun bersuara. Nanti akan saya cuba baca komen, bukan sekarang lah, tapi off air nanti saya tengoklah apakah saranan yang telah pun diberikan. Tapi yang pastinya MJ12 ini pada malam ni akan diteruskan. Terima kasih pada para pendengar yang sedang mendengar sekarang ini. Antaranya kita ada Rahayu, katanya Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Rahayu dari Shah Alam, sedang mendengar Misteri Jam 12. Memang the best. Wow. Yang ini seorang rakan saya berkongsi, katanya di sini ada pendengar sedang mendengar Misteri Jam 12 ya. Katanya dari siapa ni jap dari Putri Ida. MJ12, saya suka dengar rancangan ini, tapi kadang-kadang takut sendiri Casey. Bila nak bangun pergi ke tandas akan kejutkan kakak saya, katanya Putri sebab selepas dengar tiba-tiba rasa takut. Sebelum ni tak takut pun. Yang ini daripada dari kiriman Noni kata Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. MJ12 sedang mendengar sekarang ini bersama dengan keluarga di rumah. Dan awal tadi bila Casey cerita tu, tiba-tiba saya terdengar orang beri salam dekat tingkap. Saya tinggal tingkat 6. Macam mana tu boleh dengar orang beri salam?
Dan yang kelakarnya, bila terdengar orang beri salam ketika Casey sedang bercerita, saya tengok muka mak saya tengok saya, tak perlu cakap dengar orang beri salam tak tadi, tak perlu. Sebab bila dengar Assalamualaikum, saya dengan mak saya, kita toleh dan memandang antara satu sama lain, dan terus kita macam Mak saya terus bangun buka lampu dalam bilik. Sekarang sedang mendengar MJ12 dalam bilik dengan mak, dalam keadaan bilik yang terang benderang dan tingkap tutup dengan langsir. Bapa tak ada di rumah. Bapa malam memandu teksi sampai pagi. Jadi malam ni agak seram sedikit. Betul Casey? Sumpah tadi dengar orang beri salam dekat tingkap. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kita juga ada teman kita bernama Syarmila. Syarmila sedang mendengar sekarang ini. Kata Syarmila, mana dia Syarmila sedang mendengar sekarang ini. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Bukit Batok sedang mendengar MJ12. Okey. Kita juga ada Raihan sedang mendengar di Melaka. Apa khabar orang Melaka? Di Alu Gajah, Melaka. Daripada teman-teman kita di Johor, ada beberapa orang pendengar sedang mendengar. Ramai sedang mendengar pada malam ini. Terima kasih ucapkan. Dan big shout out to teman saya, Helmi. Helmi, teman saya Helmi dari Best FM. Kita kawan dulu. Saya kenal Helmi ketika mengacarakan konsert slam di Johor. Jadi Brother Helmi sedang mendengar MJ12. Terima kasih pada Helmi. Sambung. Nampak saya pun Helmi sambung. Terima kasih Brother Helmi. Semoga berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Baik, saya akan teruskan kisah-kisah anda dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Yang ini pengalaman yang diceritakan. Saudara, ada di antara kita ni pernah mengalami antara perkara yang mungkin terjadi adalah kita akan ternampak sesuatu dalam rumah. Yang ini yang diceritakan oleh Kak Sal ni amat membuat saya rasa macam seram. Meremang bulu roma. Kak Sal beberapa kali ternampak dalam rumah beliau ni. Kita akan teruskan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dalam rumahnya, kalau ada yang nampak kelibat dalam rumah, ada yang mungkin terdengar suara dalam rumah. Yang ini Kak Sal, bukan tentang nampak, tetapi barang-barang dalam rumah seringkali dialihkan, menyebabkan ada beberapa mungkin pergaduhan ataupun pertengkaran antara keluarga dalam rumah ni. Seperti contoh, handphone ataupun telefon bimbit. Benda ni dah kerap berlaku, Casey, kata Kak Sal. Pada mulanya ingatkan salah seorang daripada ahli keluarga ni memang pelupa, ataupun salah seorang memang cuba nak sembunyikan dan nak cari gaduh, nak cari pasal. Sampaikan pada satu hari tu, salah seorang ahli anggota keluarga balik rumah dari kerja. Telefon bimbitnya kakak sendiri tengok sebab dah kerap berlaku, nanti akan jadi pergaduhan. Jadi kakak nampak sendiri, dia masuk dalam rumah, kakak perhatikan telefon bimbit dia letakkan dekat coffee table depan televisyen. Dia letak, kakak nampak. Kemudian dia salam kakak, dia ambil tuala, pergi ke dalam tandas untuk mandi. Kakak tengok lagi, telefon tu masih dekat situ. Dia tengah mandi ni. Jadi kakak pun pergi dapur untuk panaskan lauk. Dia keluar toilet. Ma, handphone orang mana Kan kau tadi letak atas meja tu. Itulah, mana ni handphone? Mas sembunyikan Sebab kakak pernah marah anak. Jangan selalu main handphone. Nak tidur pun main handphone, makan pun main handphone, tengah tengok TV pun main handphone. Jadi bila kakak dah marah macam tu, sekarang benda ni hilang, dia ingat kakak yang sembunyikan.
Dan baru kakak keluar daripada dapur, kakak tengok dekat atas meja, memang tak ada. Dan Casey, kali ini kakak memang benar-benar yakin kata Kak Sal. Kakak memang perhatikan anak balik letak handphone atas meja coffee table depan TV, masuk tandas, dia mandi, kakak pergi dapur panaskan lauk, dia keluar tandas, dia cari handphone tak ada, dia tanya, "Mama, mana handphone?" Kata Kak Sal, kakak baru tahu something wrong with the house. Cari Casey, cari handphone, cari. Handphone tu tiba-tiba dekat dalam bilik atas katil anak kakak seorang lagi yang masih belum balik. Cari, Hakim, Nama, ni dah jumpa ni atas katil Ridwan ni. Ridwan dan seorang lagi anak lelaki kakak. Betul ke handphone tu atas katil? Siapa letak sini, Ma? Mana aku tahu. Ma, come on. Dalam rumah ni Hakim dengan Ma je yang ada. Takkan Hakim balik letak atas meja, ambil tuala mandi tau. Benda macam ni, bila kita hanya berdua saja, takkan nak cakap kita pun tak tahu. Tak masuk akal. Kakak diam. Beberapa hari kakak pergi ke masjid, berjumpa dengan seorang ustaz yang kakak kenal. Dan kakak tanya boleh datang tengok rumah. Katanya kalau bidang bab-bab gangguan dalam rumah bukan kepakaran dia. Jadi dia recommend seorang kawan. Ustaz ni memang mempunyai kepakaran dalam pengurusan hal-hal berkaitan dunia misteri, jin dan sebagainya. Pergi jumpa dengan ustaz nama Ustaz Taufik. Ustaz tu datang rumah, dia minta izin, boleh saya periksa rumah puan? Silakan. Ustaz tu jalan dari satu penjuru, masuk bilik, keluar, semua dah minta izin. Sampai kat depan tu, dia mau makan masa lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit, Casey. Kemudian dia kata, "Puan, boleh saya bercakap dengan puan dekat luar rumah?" Saya pun keluar dengan dia. Saya rasa dalam rumah puan ada sesuatu, dan kemungkinan saya tak pasti lagi. Kemungkinan sesuatu itu dihantar oleh seseorang dari luar rumah untuk porak-perandakan keluarga ni supaya sentiasa bertengkar. Benda yang paling senang untuk buat orang bertengkar, adik-beradik, suami isteri, kawan, adalah barang. Barang yang hilang. Benda ni yang dalam rumah suka alih-alihkan barang. Dengan niat keluarga ni akan bertengkar, dari situ akan berpecah belah. Itu matlamatnya. Jadi apa yang saya perlu buat, Ustaz? Pertama sekali saya tengok rumah puan ni agak gelap. Kalau boleh bukalah tingkap-tingkap semua. Ya? Waktu subuh solat, kemudian diikutilah. Kalau tak mengaji pun bukalah surah-surah. Rumah kena kasih terang. Seterusnya, nanti saya datang lagi. Jadi Casey, saya tanya lagi, jadi macam mana Ustaz letak barang kalau dialihkan? Kalau bergaduh lagi, saya pula jadi mangsa tuduhan, anak yang lain pun bergaduh. Macam mana Ustaz? Begini, cakap dengan anak-anak, dengan suami dan awak sendiri. Bila letak sesuatu, baca bismillah. Ya, bismillah tu dengan nama Allah. Letakkan. Awak tengok hilang ke tidak.
Jadi Casey pendengar Ria 897, dah jadi satu kerja tau Casey. Takkan nak pergi cakap dengan anak-anak. Hakim, Ridwan, nanti barang-barang handphone nak letak baca bismillah Anak mesti soal, kenapa mah? Budak-budak ni bukan tahu Casey. Jadi apa yang kakak buat, kata Kak Sal, bila anak balik dari sekolah, dari kerja, letak barang, kakak nampak aja. Nampak tengah letak, dia masuk bilik aja, kakak pun ambil barang tu, pegang balik barang tu, kakak letak, kakak bismillah. Penat Casey, susah. Tapi tetaplah kadang-kadang terlepas pandang, tetap barang tu dialihkan. Sampailah ustaz tu datang beberapa kali untuk bersihkan rumah. Dan kakak pun ada buat yang disuruh. Barulah tidak ada barang yang hilang ataupun dialihkan. Kalau tidak, seringkali barang hilang, seringkali barang dialihkan. Tak boleh cari sampai bergaduh adik-beradik, anak beranak. Siapa punya angkara yang hantar barang ni? Macam-macam sihir ada Astaghfirullah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jadi itu dia kisah tentang Kak Sal. Sebelum ni dalam rumah kita dengar kisah nampak kelibat lah dalam rumah, mungkin dengar suara. Tapi yang ini dalam rumah, barang dalam rumah tu dialih-alihkan, barang peribadi lah. Barang peribadi, mungkin seperti telefon bimbit, mungkin seperti kunci kereta. Ya, yang diletakkan ni. Dan lazimnya sebenarnya kisah Kak Sal ni panjang. Saya dah potong. Jadi apa yang boleh saya ketengahkan, yang saya rasa saya ketengahkan dan ramai faham lah. Jadi katanya selain daripada telefon bimbit, kunci kereta suami, ya, juga ada yang dialihkan tempatnya. Selain dari handphone, kunci kereta suami, kebanyakan kata Kak Sal adalah barang-barang yang kecil, beg duit yang kecil. Tapi kalau barang-barang yang besar seperti haversack, beg sekolah, dan yalah, barang-barang yang lain tu tidak dialihkan. Selalunya yang hilang barang-barang yang kecil. Setelah mendapatkan bantuan tu lah, kata Kak Sal, barulah keadaan rumahnya kembali baik. Macam-macam cara dan kes. 669-11897 bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12.
Saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ini berkenaan dengan satu misteri yang berlaku. Kisah berkaitan dengan pesawat. Pesawat yang mempunyai, ini pesawat daripada American Airlines. Dikatakan pesawat yang mempunyai nombor pesawat 191. Pesawat nombor 191 ni kebanyakan pesawat daripada sebuah laman yang saya terbaca ini mempunyai satu nombor yang dikaitkan nombor ini sebagai satu nombor misteri yang amat menakutkan. Beberapa kes pesawat ini terhempas, terbakar, terbabas berlaku, dan kesemua pesawat-pesawat ini memegang nombor yang sama, 191. Anda bayangkan, antara perkara yang dikatakan di sini, pesawat ini ataupun mereka memanggil The Curse of Flight 191 American Airlines. Entah benar ataupun tidak, tetapi ini adalah kemungkinan secara kebetulan saja. Setakat ini lebih kurang 4 pesawat komersial, 4 pesawat komersial yang mempunyai nombor sama, 191, menghadapi beberapa kemalangan udara yang amat mengerikan. 2 kali pesawat ini pernah terhempas dengan nombor yang sama. Dan pesawat ini juga pernah difahamkan terbabas di landasan. Dan kemalangan yang pertama melibatkan pesawat nombor 191 ini berlaku pada tahun 1972. Apabila kapal terbang ini yang berlepas daripada lapangan terbang Mercedita dikatakan terbabas dari landasan lapangan terbang tersebut. Selain dari itu, pada tahun 1979 difahamkan 1979 270 orang terbunuh di lapangan terbang O'Hare Airport, lapangan terbang O'Hare di Chicago, melibatkan pesawat yang memegang nombor 191. Yang mana pesawat ini adalah non-stop service yang melakukan penerbangan dari Los Angeles hingga ke Chicago. Selepas kapal terbang ini berlepas dari landasan kapal terbang, ia terhempas dan membunuh kesemua 270 penumpang dan anak-anak kapal terbang. Bayangkan mendengar ya, 897. Selain dari itu juga, pesawat ini juga telah membunuh 258 penumpang dan 13 kaki tangan kapal terbang apabila ia terhempas juga dengan nombor 191. Adakah nombor ini disifatkan sebagai nombor puaka ataupun ini memang secara kebetulan saja? Ingat, nombor pesawat 191. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Norman. Apa khabar Norman? Panggilan dari mana Norman? Dari Singapura. Dan pengalaman tentang apa ni? Silakan. Di pengalaman tentang almarhum adik saya.
telah pergi 3 bulan yang lalu. Oh, salam takziah ya. Ya saya. Jadi ceritanya begini Casey. Adik saya memang menghadapi kanser di bahagian tengkuk. Dia menderita selama 4 tahun. Selama 4 tahun ni kita berubat. Alhamdulillah sembuh agak lama. Terus sampai tahun bulan 12 kemarin, tak silap saya bulan 12, adik saya tengah tidur. Waktu tu tengah tidur di kamar dia. Dia punya anak satu je, dan suaminya seorang pegawai negara. Jadi dia tengah tidur seorang-seorang. Terus dia pekik, ada orang nak cekik dia dalam bilik. Dia bilang dia nampak satu lembaga lah warna putih nak cekik dia. Jadi dia bangun, dia melawan. Adik saya ni orangnya, bukan saya pujilah, dia memang taat pada agama, 5 waktu tak tinggal kan. Jadi dia rahsiakan benda ni selama, saya tahu setelah 1 tahun dia merahsiakan di dalam rumah tu. Rumah yang dia tinggal tu memang ada gangguan di rumah tu. Jadi sampai satu ketika tu dia dah tahap agak teruk. Dia terkena macam apa, ada orang cakap ni buatan orang, ini semua. Tapi bila dia dah terkena tahap yang kritikal, dia pesan dengan suami dia, kalau dia sembuh, dia tak mau pindah kat rumah, dia tak nak duduk rumah tu lagi. Dia minta suami dia carikan rumah lain. Tapi dia tak kasih tahu sebab-sebab apa. Ada suami dengan anak dia tak kasih tahu. Jadi cerita ni bila dia dah kat rumah sakit, bila dia dari rumah sakit, terdampar di rumah sakit, di rumah dia tu ada anak-anak santri, anak-anak yang ngaji kan. Jadi di kamar, di bilik atas tu dia 2 lantai. Bilik atas tu selalu untuk budak-budak santri kadang mengaji, solat. Di situlah macam bilik solat tu lah, bilik ibadah. Jadi pada satu malam tu, bila adik saya kan di rumah sakit kan, tinggal budak santri sama orang tua saya kat bawah. Orang tua saya tidur di bawah. Jadi budak-budak santri ni waktu nak solat isyak, solat isyak dia azan di atas. Dia azan di atas. Tengah dia berazam tu, dia kena pukul lah daripada belakang. Dia tengah azan ni, dia kena pukul campak kat atas, dekat lantai 2 tu. Jadi dia teruskan lagi azan sampai habis azan tu. Tiba-tiba Casey, dekat atas kamar tu ada satu bilik, dia ada satu je tingkap. Jadi tiba-tiba kat tingkap ada keluar satu Pontianak lembaga putih lah sebenarnya. Keluar melihat budak ni yang tengah, yang baru habis azan. Jadi budak ni kan masa baya umur dalam sekitar 10 tahun, 11 tahun kan. Jadi bila dia ternampak benda ni, dia lari turun ke bawah Casey. Dia turun ke bawah, dia bilang dengan orang tua saya, dia ada nampak atas. Pertama dia kena pukul dia cakap. Waktu kena macam kena tolak lah, macam kena pukul gitu. Yang kedua dia ternampak lembaga ni. Jadi bapak saya pun buka pintu bawah buka pintu bawah kan boleh lihat di atas. Jadi waktu buka pintu di bawah tu, jadi dapur dia ada lagi satu pintu Casey, boleh masuk 2 pintu. Jadi waktu bapak saya buka pintu tu, pintu dapur tu tertutup. Bapak saya keluar dari pintu hall kan, ruang tamu. Jadi pintu dapur tu tertutup sendiri. Jadi bapak saya masuk balik tengok. Jadi bapak saya dia faham lah, dia cakap memang ada sesuatu yang tak bagus dia cakap kan. Jadi keesokannya hari pula, orang tua saya pergi melawat adik saya lagi lah rumah sakit. Jadi dari situ dia berbisik adik saya berbisik, kalau boleh waktu dia pasal mulut dia dah tak boleh, dia punya tengkuk ni, dalam dia ni dah bengkak isi dalam kan. Jadi dia boleh cakap macam lepas sikit-sikit je lah. Jadi dia pesan dengan untuk saya, kalau boleh jangan duduk rumah tu, dia cakap. Adik saya dah tahu kan, jangan duduk rumah tu.
Jadi bapak saya terfikir 2-3 kali kenapa rumah tu Jadi Casey ada satu malam tu bapak saya tengah duduk. Jadi bapak saya naik ke ruangan tu, tidur di atas seorang-seorang Casey. Dia duduk di atas, dia sengaja nak bermalam kat situ seorang-seorang. Jadi mak saya dengan budak santri di bawah. Jadi bila dia dah ke atas tu memang betul Casey, orang kalau badan dia ada terasa, dia memang tahu kan. Jadi tingkap tu diketuk Casey malam-malam. Tingkap bilik atas tu diketuk. Kan atas tu kan orang tak boleh panjat, tapi ada bunyi ketuk. Jadi bapak saya diamkan lah. Bapak saya bilang kan, dia cakap dia diamkan. Bapak diamkan. Jadi dia ketuk lagi sekali Casey, kuat-kuat. Penghabisan sampai dia ketuk, dalam tingkap tu ada satu lubang tu pecah Casey, cermin dia. Cermin dia pecah, bapak saya buka tingkap tu. Bapak saya berkomunikasi dengan dia. Bapak saya bertanya lah dengan dia. Kau asal dari mana? Kau siapa yang hantar ke sini? Apa kesalahan orang rumah ni dengan kau? Cuma dia merahsiakan sampai hari adik saya nak meninggal Casey. Sampai hari nak meninggal, ada video dia pada saya Casey. Cuma saya tak berani nak sebarkan. Sampai hari terakhir adik saya nak meninggal, sebelum dia meninggal dia sempat sebut nama orang tu Casey. Dia sempat sebut dengan mulut dia tak lepas kan, tapi jelas orang-orang yang ada yang saksi kat situ, ada ramai orang Casey dengar. Pasal ada satu ustaz kan kat situ kan, minta barang tu keluar kan dari badan dia. Jadi sampai sebelum dia keluar tu dia sempat, ustaz tu tanya dia siapa engkau kan. Dan sampai dia sebut diri dia Casey, dia tak boleh lari lagi. Sebut diri dia, jadi orang semua jadi saksi. Cuma kita keluarga tak berdendam lah dengan siapa kan. Itu antara dia dengan Allah. Tapi buat adik saya yang dah pergi tu, kita cuma doakan dia lah. Sampai tu rumah itu Casey, rumah tu adik saya cakap sebelum dia terjadi apa, dia cakap jual. Dia pesan dengan anak dia, jangan duduk rumah tu. Dia bilang dengan suami dia, jangan ada siapa-siapa pun tinggal kat rumah tu, dia kata. Kalau rumah tu dia dah duduk Casey sekitar dalam 20 lebih tahun Casey. Jadi tahun-tahun 3 tahun terakhir ini dia ada terasa macam-macam benda terjadi. Kalau adik saya ni pasal ada orang jalan kat rumah dia, kan, masa jalan pasal rumah dia, ada ternampak Casey benda tu dekat atas. Lepas maghrib ni benda tu mesti ada kat atas. Jadi waktu hari yang dia meninggal tu, saya ambil gambar semua Casey rumah-rumah dia. Saya ambil gambar. Saya nak tengok kan ada ke benda-benda yang aneh-aneh. Cuma waktu tu siang lah, bukan malam kan saya ambil. Cuma lepas tu ustaz macam-macam diorang bersihkan lah rumah tu semua. Dan sampai sekarang alhamdulillah lah, bapak saya pun duduk situ, tidur situ pun dah tak ada gangguan apa-apa. Mungkin adik saya dah pergi kan, mungkin dia pun dah lari dari situ. Itulah cerita dia. Jadi anda rasakan daripada bukti-bukti yang anda katakan awal tadi itu, adik anda serangan sakit yang dialami itu bukan sesuatu yang natural, tapi sesuatu yang dibuat orang. Yang dia sakit kanser tu memang natural. Cuma yang akhir-akhir ini dah melebihi ya. Kerana apa? Kerana waktu sebelum dia meninggal, dia dah ternampak benda sesuatu. Jadi dia dah suruh orang rumah semua keluar. Dia cakap jangan ada seorang pun duduk kat rumah tu. Jadi dia ternampak dalam rumah tu lah jadi waktu dia kena cekik tu Casey, dia perasan muka orang tu. Cuma dia tak bilang dengan keluarga siapa. Sampailah hari yang dia nak meninggal tu, Ustaz Kiai tu pegang tangan dia, sebut siapa engkau. Dia nak keluarkan satu perkataan tu, nak mengaku diri dia punya susah. Video dia semua saya ada gitu. Dia nak mengaku diri dia pun susah, sampai sebut nama dia sendiri. Barulah kita tahu siapa orang dia. Cuma kita keluarga tak membalas lah kan. Itu biar Allah aja yang balas lah. Kita pun tak mau menuduh-nuduh siapa-siapa kan. Ini entah betul entah tahil, kita pun tak tahu kan. Jadi biar apa yang terjadi itu, biarlah Allah aja yang balas. Kita tak perlu balas pada sesiapa. Bagus tu ya. Sekali lagi terima kasih dan salam takziah kepada anda ya. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Kembali
Saudara, dah sampai di penghujung rancangan Misteri Jam 12. Ya, saya akan jumpa anda esok malam sebelum kita berehat untuk hujung minggu, dan akan jumpa pada hari Isnin nanti. Jangan lupa untuk anda terus bersama dengan kami dari jam 2 sampai pukul 4. 2 jam berikut ini anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu rock lama ni lagu-lagu rock antaranya biasa tengok apakah antara lagu-lagu yang disenaraikan pada pagi ini. Ada kumpulan Exist, Janji Padamu. Wow. Tiada ku sangka sejak detik. Ada Teratai, Sweet Charity. Oh, teratai bunga indah. Slam, Kembali Terjalin. Wow. Last Minute, Erti Cinta. Black Rose, Penantian. Rockers, Kekejaman. Isabella 98, Isabella 98. Dama Sutra. Wah, lama sih Dama Sutra. Saya ingat dulu band Dama Sutra digunakan untuk mempromosikan makanan ataupun cemil-cemilan yang dipanggil coklat koko jelly. Makanlah coklat koko jelly. Ingat dulu Dama Sutra. Kemudian ada Wings, Opera Hidup. Ada Ella and the Boys. Ada lagi, siapa lagi? Eka Matra pun ada. Jadi banyak lagu-lagu hit akan diputarkan. Jadi semoga terhibur dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Kesi undurkan diri dan bye-bye. Rock Hits.